Guys, ini antara wireless gaming mouse terbaik yang anda boleh dapat bawah RM200 Malaysia. Perkenalkan Darumoshark M3 Kiran. Dia punya spesifikasi betul-betul cream of the cream lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Kejap, saya keluarkan dulu semua benda yang kita akan dapat kalau kita beli Darumoshark M3 Kiran ni. Sebelum saya tunjuk kepada anda satu persatu aksesori yang dia bagi, saya nak tunjuk dulu dia punya kotak, sebab saya personally suka dengan apa yang Darumoshark buat dekat dia punya packaging. Anda boleh tengok di bahagian bawah dia punya doodle ni sangat nice. Atas warna putih, bawah warna hitam kontras dengan warna biru. Seriously, saya suka dengan packaging dia. Kalau masuk kedai komputer benda ni ada di atas rak, dia akan memukau saya lah. Alright, bila kita beli Darumoshark M3 Kiran ni, kita akan dapat dia punya buku manual. Kemudian di bahagian belakang ada dia punya stiker and ada extra mouse fit. Lepas tu dia bagi kepada kita satu paracord cable di bahagian dalam. Yes, untuk wireless gaming mouse ataupun untuk jadi sebuah gaming mouse terbaik, dia mesti bagi kepada kita paracord cable. Sebab paracord cable dia punya drag tu memang tak ada langsung lah. Anda boleh nampak dia punya pergerakan tu smooth. Yang ni penting. Tak kisah apa-apa brand, yang penting dia bagi kepada kita paracord cable. Dan of course dia bagi dia punya mouse. Untuk Darumoshark M3 Kiran ni sebenarnya dia datang dengan dua pilihan warna. Anda boleh beli warna hitam yang saya review ni, ataupun anda boleh beli warna putih. Physically mouse ni dalam kategori yang agak besar. Panjang dia dalam 130mm, lebar dia ni dalam 66mm. Lepas tu dia punya tinggi puncak ataupun part yang paling gemuk dekat mouse ni adalah 34mm. Kalau nak bandingkan dengan abang dia perkenalkan, ini adalah Darumoshark M3S Varun. Kalau nak compare dengan abang dia, anda boleh nampak yang M3 biasa ni, adik dia ni lagi besar berbanding dengan abang dia. Okey, dari segi build quality, saya boleh kata mantap gila. Dia pakai ABS plastik dengan finishing jenis matte. Bila kita pegang, mouse ni tak slip dari tangan kita, tak terlucut, kecuali anda ganas gila lah. Lepas tu position button memang okey sangat-sangat. Berbanding dengan abang dia, naturally bila saya pegang abang dia ni, saya punya ibu jari berada jauh dengan dia punya side button ni. Saya pegang, ini naturally dia akan berada dalam keadaan macam ni, which is saya terpaksa tambah effort untuk pegang dia, untuk tekan dia punya side button. Tapi untuk M3 biasa ni, bila saya pegang, saya punya ibu jari betul-betul landing dekat bahagian side button dia, which is menyenangkan saya guna dia punya side button. So dari segi design, dia punya ergonomi, saya kata dia punya adik ni, Darumoshark M3 Kiran ni, jauh lagi bagus berbanding dengan abang dia yang harga sedikit mahal sebenarnya. Okey, untuk button dia datang dengan dua main button. Dia pakai TTC Gold switches, tahan sampai 60 juta kali klik. Response time dia laju, feeling tekan tactile dan clicky. Bunyi klik dia tu annoying jugalah. Lepas tu dia punya scroll button pun dia pakai TTC encoder. Kita dapat rasa dia punya lekukan bila kita gerakkan dia ke depan ataupun ke belakang. Dia punya surface rubber, dia punya scroll button sedap juga untuk kita main. Kemudian dia punya side button rasa tactile juga dan clicky. Untuk bahagian hadapan macam biasa, kita kena tambah effort sikit untuk tekan. Bahagian belakang lebih ringan dan position macam saya cerita kepada anda tadi, better dan dia punya abang. Lepas tu di bahagian bawah anda boleh nampak ada satu DPI button, lepas tu ada satu polling rate button, dan di tengah-tengah ada mode switcher button. So mouse ni kita boleh guna secara tiga connection. Yang pertama, kita boleh guna wire paracord cable yang dia bagi kepada kita ni. Lepas tu kita boleh guna wireless 2.4 GHz, and of course kita boleh guna secara Bluetooth. Kalau kita guna secara Bluetooth, kita boleh guna dekat smartphone Android ataupun kita punya iPhone ataupun kita punya iPad. Tak
tak ada masalah punya. Di atas LED, di atas DPI button ada LED indikator, di atas polling rate button pun ada LED indikator. Dari segi gliding anda boleh nampak, oh ya, saya lupa nak cerita, di bahagian bawah ni ada satu kompartmen untuk kita simpan dia punya USB dongle, dan di belakang USB dongle ni ada branding ataupun logo Thermoshark. Benda ni memudahkan kita untuk tahu kita pakai dongle apa dekat kita punya PC kalau kita ni banyak wireless peripheral. Seterusnya tentang dia punya gliding, anda boleh tengok Thermoshark M3 Kiran ni datang dengan mousefit yang kecil, dua bahagian atas, dua bahagian bawah, dan halus mengelilingi dia punya sensor. Dia punya material 100% PTFE mousefit, dan gliding dia saya boleh garanti kepada anda sangat smooth. Ini antara wireless gaming mouse yang dia punya gliding ataupun luncur dia tu sangat lancar. Kalau nak compare dengan abang dia pun pakai dua PTFE mousefit, cuma saiz dia agak besar, satu di bahagian atas, satu di bahagian bawah. Pergerakan mouse dia tak selancar M3 yang saya review ni. Anda boleh tengok dan anda boleh dengar sendiri, bunyi dia memang, geseran tu memang besar dekat dia punya abang. Ini geseran untuk abang dia, manakala ini pula yang kita review. Bunyi dia halus guys. Memang sedap lah. Kalau saya prefer M3 biasa, Kiran ni. Abang dia berat 53 gram, yang ni berat dia 58 gram. So dari segi gliding, saya prefer kita guna Thermoshark M3 Kiran ni. Okey, sekarang saya nak tunjuk kepada anda software M3 Kiran ni. Okey, software dia ni anda boleh download dekat website official mereka. Once kita dah connect kita punya mouse ke laptop ataupun PC, anda boleh tengoklah model mouse ada dekat belah kanan. Belah kiri ni ada indikator bateri macam sekarang 97%. Lepas tu connection yang kita sedang guna. Tentang bateri sebelum saya lagi detail tentang dia punya software, mouse ni datang dengan 500 mAh. Kalau kita guna connection Bluetooth, dia punya bateri boleh tahan lebih dari 150 jam. Tapi kalau kita guna connection wireless 2.4 GHz, dia punya bateri mampu tahan sampai 100 jam. Actually lama. Saya guna mouse ni dalam 4 hari. Macam tu anda boleh tengoklah bateri baru drain dalam 3% sahaja. Memang nice. Okey, dekat bahagian kiri ini adalah beberapa option yang dia bagi kepada kita. First adalah home, yang kedua ini adalah untuk kita remap semua button yang dia bagi kepada kita. 5 button yang dia bagi kepada kita. Lepas tu di bahagian bawah adalah untuk dia punya sensitivity ataupun performance mouse. Di bahagian bawah ni ada makro, lepas tu setting mouse dan juga sistem setting. Okey, untuk remap mouse ni ada 5 button yang kita boleh remap. Katakan sekarang dekat button side button ni saya nak tukar kepada DPI button, saya just tekan key 4, lepas tu saya pilih DPI button lah. Key 5 saya pilih DPI button negatif, sebab saya personally suka mouse yang DPI button dia berada di bahagian atas, sebab senang untuk kita tukar DPI in game. Katakan kita guna sniper, so kita boleh tukar DPI ke paling rendah supaya senang untuk kita aim. Kalau mouse dia punya DPI button berada dekat bahagian bawah macam Thermoshark M3 Kiran ni, susah kejap nak tukar, kita kena angkat, lepas tu tekan, lepas tu letak balik, which is tak praktikal langsung. That's why saya lebih suka tukar dia punya side button ni kepada DPI button supaya mudah untuk saya tukar DPI ketika saya main game. Seterusnya dekat makro, dekat performance, so anda boleh tengok ada 5 DPI yang kita boleh set dengan dia punya LED indikator lah. Dia ada dia punya onboard memory, so kita boleh tukar DPI dekat sini. Alright, tentang dia punya DPI memang kena bincang tentang dia punya sensor. Untuk makluman anda, Thermoshark M3 Kiran ni dia pakai flagship sensor iaitu PIXAR 3395. Memang flawless, tak ada masalah langsung dari segi tracking, dari segi movement lah. Max DPI mouse ni boleh pergi sampai 26,000. Lepas tu dia punya acceleration force 50 G. Lepas tu dia punya IPS 650. So tentang performance anda tak perlu risau langsung, memang tip top punya lah. Anda boleh tengok mouse-mouse yang harga 500-600 ringgit pun pakai sensor yang sama. Jadi apa yang saya dapat simpulkan, pergerakan mouse ni memang cun lah. Lepas tu kita boleh baiki dia punya polling rate, paling rendah 125 Hz, paling tinggi adalah 100 Hz. Apa yang membezakan antara abang dia Thermoshark M3S dengan Thermoshark M3 yang kita review ni adalah
adalah yang pertama, fizikal dia. Darmoshark M3S lebih kecil dan sebenarnya bentuk dia ada sedikit perbezaan, cuma saya tak dapat nak cerita dalam video. Dia memang betul-betul curve punya, manakala untuk Darmoshark M3 Kiran ni dia sebenarnya tak curve sangat. Bila kita pegang, kita dapat rasa bahagian atas ni macam tahan kita punya jari dekat sini. Ini perbezaan pertama. Yang kedua, yang menjadikan mouse ni yang merah ni lagi mahal berbanding dengan Darmoshark M3 yang saya review adalah polling rate dia. Yang ni polling rate dia boleh pergi sampai 2000 Hz. Jadi lagi precise lah, lagi sensitif, dia punya response time lagi laju. So basically kalau anda ni seorang competitive gamer, anda nakkan mouse yang response time dia laju gila, nak shoot confirm kena enemy, then anda beli abang dia. Tapi kalau anda casual gamer macam saya, anda boleh beli adik dia. Jangan salah faham, tak bermaksud yang performance adik dia ni teruk, tapi 1000 Hz ni kita kata teknologi yang satu step terkebelakang. 2000 Hz bukanlah teknologi yang paling advance. Mouse gaming yang paling tinggi response time ataupun polling rate dia, bagi saya polling rate dia yang ada dah pun cecah 8000 Hz. Yang ni 2000 Hz. Still kita kata 2000 lagi bagus compare dengan 1000. Polling rate ni apa dia? Saya lupa nak cerita benda ni awal-awal kepada anda. Basically kita punya mouse ni berinteraksi dengan PC kita setiap masa. Dia nak update kepada PC kita yang dia berada di axis mana, paksi mana, X berapa, Y berapa. Kalau 125 Hz, kita boleh anggap macam dalam satu saat dia update kepada PC kita sebanyak 125 kali. Kalau 1000 Hz pula, dia update kepada PC kita sebanyak 1000 kali. So makin banyak dia update kepada PC kita, makin detail lah PC kita dapat tahu dia punya kedudukan, dia punya tindakan. That's why makin tinggi polling rate, makin precise pergerakan mouse tu. Even sebenarnya kalau kita gerakkan cursor ni, kita akan dapat tengok pergerakan cursor yang polling rate dia tinggi 1000 Hz lagi smooth berbanding dengan mouse yang cursor dia 125 Hz. 125 Hz ni anda akan nampak dia macam skip beberapa frame macam tu lah. Sebenarnya pergerakan dia sama, tapi apa yang kita nampak tu dia macam skip sikit. Anda boleh nampak kalau 1000 Hz dia macam perlahan. Benda ni lebih kurang macam efek dia tu kita nampak lebih kurang sama dekat monitor 120 Hz dengan monitor 60 Hz lah. Okey, ini tentang dia punya performance. Seterusnya makro saya jarang guna. Lepas tu ini mouse setting, anda boleh adjust dia punya lift off distance. Lepas tu sensor performance, ada banyak lagi setting dekat sini. Dan last sekali dia punya sistem setting macam dia punya firmware dan sebagainya. Sebagai kesimpulan kawan-kawan, kalau anda sedang cari satu wireless gaming mouse bawah RM200 Malaysia, lagi tepat harga dia RM169 Malaysia, saya sangat-sangat recommend anda beli Darmoshark M3 Kiran ni. Dia pakai sensor flagship yang kita jumpa dekat mouse yang harga RM1000 Malaysia, PCR3395. Lepas tu dia pakai 100% PTFE mouse fit yang mana dia punya gliding sangat smooth. Bayangkan brand yang sama, harga berbeza. Ini abang dia pergerakan tak selancar yang kita review. Ini pula yang kita review, anda nampak pergerakan dia smooth gila. Lepas tu dia pakai TTC Gold the Gold Switch untuk dia punya button, mampu tahan sampai 60 juta kali klik. Anda tekan banyak-banyak pun tak ada masalah punya. And of course dia datang dengan dia punya own software. So saya sangat-sangat recommend anda beli Darmoshark M3 Kiran ni. Link beli ada dalam ruangan description box below. Pilihlah warna hitam ke warna putih. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa? Jumpa lagi.